Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Ustazah Salbiah binti Muhammad Saleh daripada Sekolah Menengah Sains Pasir Putih akan berkongsi satu kisah pada hari ini berkenaan kasih ibu. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, pada hari ini saya akan datangkan dua kisah, iaitu dua pemuda yang pernah disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih berkenaan dua orang yang mana mempunyai sifat yang sama tapi akhirnya mempunyai ending yang berbeza. Jadi kisah yang pertama adalah daripada Jurayj. Hadis yang diriwayatkan oleh hadis Muslim. Jurayj ini merupakan seorang ahli ibadat yang mempunyai satu ruang khas untuk menunaikan ibadat. Jadi dia adalah seorang abid yang taat kepada perintah Allah. Namun pada suatu hari diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ibu Jurayj telah datang ke rumah Jurayj dan memanggil anaknya sambil meletakkan tapak tangan pada keningnya dan mengangkat kepalanya. Ibunya letak tangan pada kening dan mengangkat kepalanya seraya memanggil, "Wahai Jurayj, ini ibumu, bercakaplah denganku." Ibunya mendapati Jurayj sedang solat. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, ibunya tahu Jurayj sedang mendirikan solat dan dia tahu setiap kali dia datang Jurayj akan mendirikan solat. Namun ada satu hajat yang ingin ibunya sampaikan kepada anaknya sehingga terpaksa ibunya mengganggu solat anaknya. Namun Jurayj berkata dalam hati, dia berkata dengan Allah, "Wahai Allah, ya Allah, ibuku telah memanggilku ketika aku sedang khusyuk dalam solat." Namun apa yang dibuat oleh Jurayj? Dia tetap memilih untuk menghabiskan solatnya. Lalu seorang ibu tua ini yang datang dalam keadaan sukar ke rumah anaknya terpaksa kembali pulang dengan hampa. Kemudian datang pada kali kedua, mengulangi skrip dan panggilan yang sama sambil meletak tangannya di atas kening dan mendongak kepalanya sambil mengatakan, "Wahai Jurayj, ini ibumu, bercakaplah denganku." Agaknya kita boleh bayangkan mungkin ibunya sudah lama tidak bercakap dengan Jurayj sehingga terpaksa mengganggu ibadat Jurayj pada waktu itu. Jurayj terus mengatakan dalam hatinya, "Wahai Allah, ibuku memanggilku ketika aku sedang khusyuk dalam solat." Namun apa yang dibuat oleh Jurayj? Dia tetap memilih untuk meneruskan dan menghabiskan solatnya. Sedetik dengan itu juga seorang ibu yang hampa ini terus berkata, mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, Jurayj anakku ini aku berhajat ingin bercakap dengannya tapi dia enggan, ya Allah. Ya Allah." Inilah doa yang sebenarnya sangat menakutkan sekiranya doa ini datang daripada seorang ibu. Namun ibu Jurayj telah mengulangi doa ini, "Ya Allah, jangan kamu matikannya hinggalah dia berjumpa," yakni digoda oleh pelacur. Jika sekiranya ibunya mendoakan balasan buruk ke atas Jurayj, nescaya dia akan ditimpa balasan tersebut. Ini adalah Sahih Muslim, hadis daripada 2550. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, apa terjadi pada kehidupan Jurayj? Rupa-rupanya doa ibu ini telah diangkat ke langit dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah akhirnya Jurayj difitnah, berlaku sumbang dengan seorang pelacur sehingga melahirkan seorang anak. Kemudian datang golongan orang-orang kampung datang ingin menyerang Jurayj dan merobohkan mihrab, yakni surau yang diduduki oleh Jurayj. Kemudian Jurayj keluar dalam keadaan terpinga-pinga. Kemudian dinyatakan bahawa fitnah telah sampai kepadanya, bahawa anak yang dilahirkan oleh pelacur itu merupakan anak daripada perbuatan sumbang Jurayj dan pelacur tersebut. Jadi waktu itu Jurayj sedar bahawa doa ibunya yang sebelum ini rupanya telah dimakbulkan oleh Allah. Walaupun dia adalah seorang ahli ibadat, rupanya doa seorang ibu biasa lebih lagi diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kisah yang kedua, Rasulullah SAW mendatangkan kepada kita satu kisah yang kedua. Juga seorang pemuda biasa, seorang ahli ibadat, seorang yang soleh. Namanya ialah Uwais Al-Qarni.
Jadi saya yakin nama Uwais ini cukup familiar dengan kita semua. Jadi Uwais ini merupakan seorang daripada Yaman. Uwais ini mempunyai seorang ibu tua. Uwais adalah daripada kalangan tabi'in. Beliau tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, namun dia sentiasa berhajat. Beliau sentiasa berhajat untuk berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hajat tersebut tidak berjaya ditunaikan hanya kerana dia tidak mampu meninggalkan ibunya yang tua. Pada suatu hari ibunya menyuarakan hajatnya untuk menunaikan haji di Mekah. Jadi kedudukan negara Yaman dan Mekah ini sangat jauh. Dalam keadaan Uwais bin Al-Qarni merupakan seorang yang sangat miskin, sangat susah dan tidak mempunyai harta, mustahil baginya mencari pengangkutan untuk membawa ibunya ke Mekah. Namun apa yang dilaksanakan oleh Uwais bin Al-Qarni, pada setiap hari dia akan menggendong di belakangnya seekor lembu daripada bawah, daripada rumahnya naik ke atas gunung, kemudian turun lagi membawa lembu yang sama, sehingga orang kampung sewaktu itu mengatakan Uwais Al-Qarni ini merupakan seorang yang gila, seorang yang tidak siuman dan seorang yang hilang akalnya. Namun rupanya dengan membawa lembu itu, stamina Uwais makin kuat dan sebenarnya dia berhajat untuk menggendong ibunya di belakang bahunya sehingga sampai ke Mekah. Apabila sampai di Mekah, dia menggendong ibunya dengan berjalan kaki, mengikuti rombongan-rombongan menunaikan haji. Di saat rombongan lain menaiki unta, menaiki binatang tunggangan yang mewah. Namun Uwais bin Al-Qarni hanya membawa ibunya yang tua di belakang dalam keadaan sukar melalui padang pasir. Akhirnya ditakdirkan oleh Allah dengan bantuan Allah berjaya sampai ke Mekah untuk menunaikan hasrat ibunya untuk menunaikan haji di Mekah. Namun satu peristiwa yang amat mengejutkan Uwais, sebab bagi Uwais dia adalah orang yang biasa, namun Uwais ini dicari oleh khalifah agung pada waktu itu, iaitu Saidina Umar Al-Khattab. Saidina Umar Al-Khattab merupakan khalifah Islam yang kedua. Namun Saidina Umar pernah mendengar hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mencari seorang lelaki daripada Yaman bernama Uwais. Jadi sewaktu segerombolan kumpulan pasukan daripada Yaman sampai ke Mekah, Umar membuat pengumuman, apakah dalam kalangan kamu ada bernama Uwais bin Amir? Sehinggalah Umar menemui Uwais lalu bertanya, dan berulang kali sebenarnya Umar mencari Uwais sehinggalah bertemu seorang lelaki. Uwais mengatakan dia adalah Uwais. Umar bertanya, benarkah engkau adalah Uwais bin Amir? Uwais menjawab, ya benar. Umar bertanya lagi, benar engkau dari Murad, dari Qaran? Qaran ini adalah satu tempat, daerah di negara Yaman, tempat kelahiran Uwais Al-Qarni. Uwais menjawab, ya. Umar bertanya lagi soalan, benarkah engkau dahulu menghidap penyakit kulit, kemudian sembuh kecuali sebesar 1 dirham? Dan dikatakan kulit Uwais ini penuh dengan sopak-sopak putih, kesan daripada penyakit kulit yang dihadapinya. Namun penyakit kulit itu sembuh kecuali satu tempat sebesar 1 dirham. Uwais menjawab, ya. Umar bertanya lagi, benarkah engkau memiliki seorang ibu? Uwais menjawab, ya. Umar berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan datang kepada kamu seorang bernama Uwais bin Amir bersama serombongan pasukan dari Yaman. Dia berasal dari Murad, dari Qaran. Dia menghidap penyakit kulit, kemudian dia sembuh daripadanya kecuali sebesar 1 dirham. Dia memiliki seorang ibu dan sangat berbakti kepadanya. Jadi di sinilah Rasulullah SAW ingin mendatangkan satu contoh kepada sahabatnya sendiri, iaitu Umar bin Al-Khattab, tentang seorang lelaki yang mempunyai sifat anak yang taat dan berbakti kepada ibunya. Sekiranya dia bersumpah kepada Allah, ini adalah kelebihan yang Allah anugerahkan kepada Uwais Al-Qarni. Rasulullah sendiri mengakui sekiranya dia bersumpah kepada Allah, maka akan diperkenankan apa yang dia minta. Maksudnya apa yang Uwais minta, apa yang Uwais doa, nescaya akan dimakbulkan oleh Allah. Kerana apa? Kerana dia adalah seorang anak yang soleh dan taat kepada ibunya. Sambung lagi, Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya, jika kamu mampu agar dia memohon kepada Allah keampunan bagimu, maka lakukanlah. Okey.
Begitu juga daripada jadi daripada situ dapatlah dinyatakan bahawa Umar apabila confirm di hadapannya adalah Uwais Al-Qarni, Umar terus meminta Uwais mendoakan keampunan baginya. Sedangkan Umar Al-Khattab merupakan sahabat yang dijamin masuk syurga, tapi masih mengharapkan doa daripada seorang lelaki biasa. Tapi kerana lelaki ini sifatnya sangat murni, sangat merupakan seorang anak yang soleh, sehingga dikenali oleh Rasulullah dan seluruh penduduk langit keseluruhannya. Jadi kita lihat dua kisah yang berbeza, bagaimana doa seorang ibu itu dapat mengubah seorang anak daripada anak yang baik akhirnya mempunyai pengakhiran yang menyedihkan, dan bagaimana seorang anak yang juga anak yang soleh, anak yang taat beribadat kepada Allah, namun akhirnya diangkat darjat oleh Allah sehingga mampu memberi syafaat, mendoakan keampunan bagi orang lain. Jadi saya akhiri tazkirah ucapan pada hari ini dengan satu hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana ada sahabat yang bertanya kepada siapa yang dia paling perlu berbuat baik. Jadi sahabat ini dia sentiasa bertanya kepada Rasulullah sebenarnya, kepada siapa kami perlu buat baik, ibadah apa yang terbaik untuk kami laksanakan, sebab tujuan seseorang hamba itu adalah untuk mengejar syurga Allah. Namun akhirnya sahabat-sahabat ini keliru. Ramai di kalangan kita ni kepada siapa yang kita perlu berbuat baik, daripada hadis ya Rasulullah, man abaru qala ummaka, qala summa man qala ummaka, qala summa man qala ummaka, qala summa man qala al adna fal adna. Maksudnya, wahai Rasulullah, sahabat ni tanya, jumpa Nabi tanya, wahai Rasulullah, siapa yang perlu aku berbuat baik padanya? Rasulullah menjawab, ibumu. Dia bertanya, kemudian siapa? Rasulullah menjawab, ibumu. Dia bertanya, kemudian siapa? Rasulullah menjawab, bapamu. Ibu disebut dua kali. Ummaka, kemudian kali ketiga barulah Rasulullah SAW menyebut abaka, bapa. Dia bertanya, kemudian siapa? Kaum kerabat dan sanak saudara yang terdekat. Hadis ini adalah Sunan Abi Daud, hadis 3140, dan juga dikumpulkan dalam Jami' Tirmizi hadis 1897 dan Sunan Ibnu Majah hadis 3658. Ini merupakan hadis sahih. Jadi sebagai kesimpulannya pada hari ini, dalam masa yang singkat ini, untuk pengajaran yang kita boleh ambil, yang pertama, kita perlu yakin bahawa doa seorang ibu itu tiada hijab. Apabila seorang ibu mengangkat tangan doa ke langit, pintu langit akan terbuka dan akan terus sampai kepada Allah, dan Allah pasti akan mengabulkan doa seorang ibu. Yang kedua, apabila kita sedang melaksanakan apa sahaja urusan dunia, bahkan ibadat sunat, yang mana ibadat sunat ini bukanlah ibadat wajib, kita tetap melaksanakan solat sunat, tetap melaksanakan tanggungjawab kepada Allah, namun tanggungjawab itu adalah tanggungjawab sunat. Contoh Juraij tadi melaksanakan ibadat sunat, tetapi apabila diseru oleh ibunya, maka seruan itu lebih utama. Maka terdapat ulama mengatakan kita boleh memberhentikan solat sunat, bahkan wajib memberhentikan solat sunat ataupun kita sedang mengaji Quran sekiranya ibu memanggil kita dalam keadaan sangat urgent. Namun sekiranya kita tahu, sekiranya kita meneruskan solat itu tak sampailah menimbulkan kemarahan ibu kita, kita boleh meneruskan solat sunat. Tapi sekiranya kita tahu panggilan itu adalah panggilan urgent, panggilan kecemasan, sekiranya kita tidak menyahut seruan ibu kita, nescaya ibu kita kecewa ataupun ibu kita marah kepada kita, maka saat itu kita wajib berhenti daripada menunaikan urusan ibadat sunat. Bukan ibadat wajib, ya, ibadat sunat. Yang ketiga, berkat seorang ibu itu dapat menaikkan darjat seseorang sehingga tahap menjadi wali. Wali ini adalah seorang lelaki biasa, seorang biasa, tak semestinya lelaki. Dia bukan nabi, dia bukan rasul, bahkan dia bukan malaikat. Dia adalah orang biasa, namun diberi keistimewaan oleh Allah sehingga tahap menjadi wali, sehingga boleh memberi syafaat, mendoakan keampunan kepada sesiapa sahaja kerana berkat doa seorang ibu sahaja. Dan kita juga perlu ingat bahawa dengan doa ibu itu juga mampu menjatuhkan seseorang ke lembah yang hina. Jadi sekian dulu daripada saya pada hari ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah